Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk tajuk yang berikutnya adalah bertajuk trend line. Okey, trend line ni adalah salah satu support dan resistance yang kita boleh lukis dalam chart seperti mana kita buat support dan resistance. Cuma beza trend line ni dia berbentuk ascending ataupun descending. Okey, dia menaik. Okey, dia garisan menaik ataupun menurun. Nanti kita akan lukis. Okey, jadi kita tengok dalam chart. Okey, contoh saya buka chart ni, WCT. Okey, apa yang perlu kita buat kalau kita nak buat draw line? Okey, yang pertama kita mesti menyambungkan titik ataupun low price semasa price ataupun harga sedang naik. Okey, contoh. Okey, ini berlaku penurunan. Okey, di sini dia mula naik. Okey, bila dia mula naik, okey, kita boleh draw garisan apabila dia membuat satu penurunan yang pertama. Contoh, okey, di sini dia naik. Okey, dia naik. Okey, dia dah naik. Okey, di sini dia mengalami penurunan lah dan mencapai bottom. Okey, di sini. Kemudian dia naik. Dia naik dan dia turun. Apabila dia turun, dia pun membuat satu kenaikan berikutnya. Okey, apabila dia membuat satu kenaikan yang berikutnya, kita boleh membuat satu garisan. Okey, saya ambil. Kalau kita guna Bursa Station, kita boleh ambil di sini garisan ini, line segment. Kita boleh draw. Okey, daripada sini. Okey, kita boleh sambungkan. Okey, biar dia menyentuh lower price di sini. Okey, dan kita terus bawa ke atas. Okey. Baik. Ada soalan. Okey, soalan sama ada kita nak draw rambut dia. Okey, kita nak touchkan garisan ini pada rambut dia ataupun pada closing price. Okey. Setengah pakar dia kata kita kena ambil kira juga harga noise tu. Okey. Ataupun kita boleh buat orang kata beberapa line lah. Kalau terlalu panjang dia punya noise tu, kita boleh buat alternative line. Contohnya mungkin kita akan jumpa untuk next contoh lah. Okay, alternative line ni bermaksud kita buat draw yang kedua. Yang kedua, katakanlah contoh dia membuat perjatuhan harga sehingga level ni. Okay, kita boleh draw. Okay, contoh sebagai alternative line. Contohnya kita buat garisan yang berbeza lah. Okay, garisan putus-putus macam ni. Itu sekiranya dia membuat kejatuhan katakanlah ada harga jatuh ataupun echo noise tu sampai level tu. Okay, noise tu dia buat sampai ke bawah. Tapi dalam kes ni tidak ada lah. So kita boleh draw alternative line. Okay, tapi dalam kes ni tidak ada. Okay, tapi untuk next analysis kemungkinan kita akan jumpa lebih banyak lagi lah yang contoh-contoh lain. Tapi untuk kes ni saya just nak tuan-tuan tahu yang kita akan draw line chart ni menggunakan kaedah inilah. Okay, kita ambil price lower price ni kita sambungkan. Dan apa fungsi garisan ini? Okay, garisan ini akan berfungsi sebagai support. Maksudnya kalau dia turun dan dia touch garisan ini, dia berpotensi untuk naik kembali. Bermaksud apabila dia menyentuh garisan ini, itu adalah peluang untuk kita entry ataupun buy point. Okay, saya tulis kat sini dia punya buy point. Okay, kita punya buy point adalah sewaktu dia menyentuh garisan ini. Okay, waktu dia menyentuh,
itulah buy point. Dan kalau kita dah dalam position, kalaulah dia punya garisan ni tidak kuat, bermaksudnya dia bolos garisan ini, itu bermaksud sell point lah. Contohnya di sini, okay, di sini berlaku garisan ini, okay, garisan ini dia dah bolos di sini kan, so dia membuat satu sideway di sini. Tetapi ada satu lagi support kita, iaitu support secara melintang. So kita ambil di sinilah support kan, kita letakkan pada level garisan ini sebagai support. Bermaksud kalau kita dah dalam position, kalau kita dah entry dekat di sini, contohnya kita dah entry di sini kan, ataupun kita entry di sini, di support di sini, kemudian dia bolos support trend line, kemudian kita buat support yang kita kata sebagai support melintang. So maksudnya di sini akan menjadi support lah, sebab dia break, di sini berlaku breakout. So resistance ini akan menjadi support. So kalau dia tak break di sini, dia akan still dalam trend lah, iaitu dalam uptrend. So, kalau dia break, dia akan possible untuk menjadi downtrend sebab dia dah break support. So far kita masih lagi boleh hold position kalau case macam ni. So apabila dia bolos garisan ini, okay, pada mulanya dia menjadi support. Di sini kan dia support, bila dia turun dia support, dia naik balik. Kalau dia bolos, garisan ini akan bertukar menjadi resistance. Okay, akan bertukar menjadi resistance. Contohnya di sini, okay, dia naik dan dia touch garisan ini dan dia tak mampu untuk naik sehingga ke atas garisan, dia turun semula. So benda yang tuan-tuan kena tahu bahawa trend line fungsi sama macam support resistance yang kita dah belajar. Okay, dan dia juga berfungsi sama, iaitu support akan bertukar menjadi resistance. Okay, macam case ni, so dia akan terpantul turun lah. Okay, baik, itu asas dalam apa ni, trend line. Kemudian saya nak bagi tahu bahawa trend line ni dia ada 3 kategori. Okey, 1 2 3. Yang pertama kategori line yang curam. Okey, terlalu laju dan mungkin akan adjust ke 45 degree. Okey, maksudnya macam ni. Curam ni macam ni. Curam ni dia punya darjah sudut darjah dia terlalu curam. Contoh saya ambil counter lain. Okey, katakanlah ambil counter chrono. Okey, counter chrono ni, okey, katakanlah kita draw dia punya chart, dia punya line. Okey, trend line tu di sini. Okey, dia bermula di sini kenaikan. So saya cuba draw bermula di sini. Okey, menyentuh garisan ni. Okey, dia naik dan dia turun. Okey, so ini adalah contoh apa nama, garisan yang curam lah. Curam sebab dia ada 3 kategori. Yang pertama curam, yang kedua 45 darjah, dan yang ketiga landai. Okey, 3 kategori. Saya lukis dulu Saya lukis di sinilah secara umum. Okey, 3 kategori trend line ni. Yang pertama curam. Curam ni macam ni. Okey, dia terlalu step. Katakanlah okey ni, okey macam ni. Okey, curam. Yang kedua 45 darjah. Sudut macam ni kan. Okey, 45 darjah. Dan yang ketiga macam ni. Okey, ini yang ketiga. Maksudnya terlalu landai. Okey, apa signifikan, apa yang kita boleh baca daripada ketiga-tiga jenis kenaikan ataupun trend line ni. Okey, kalau dia terlalu curam, okey, maksud dia terlalu speedy, ataupun dia terlalu laju, dan kemungkinan akan ada adjustment lah ke 45 darjah. Contoh, saya nak buka counter, saya buka counter UC Rest. Counter UC Rest ni nama dia counter pallet. Dulu nama dia pallet. Dalam kes ni dia punya kenaikan ni terlalu curam. Kita buat draw line kat sini. Kalau kita buat draw line, kita dapati bahawa satu garisan terhasil di sini.
Apabila dia melakukan kenaikan dan dia turun, dia pun buat satu base dan dia naik semula. So kita boleh lukis lah, kita boleh draw kita punya trend line di sini. Dan kemudian dia dah terlalu curam sangat, so disebab itu possible dia adjust supaya turun sikit. Maksudnya terlalu curam dan dia perlu adjust untuk turunkan sedikit dia punya trend line tu. So sebab itu kalau kita buat semula, kita boleh draw line chart. Yang pertama, kita boleh ambil closing price. Contohnya di sinilah, di sini. So kita sambungkan saja. So itu dia punya trend line yang barulah. Sebab dia dah touch kat sini. Maksudnya jika harga dia turun, dia mesti sentuh garisan ini untuk dia naik semula, untuk dia teruskan kenaikan. Kalau dia tak berjaya naik apabila dia menyentuh garisan ini nanti, possible dia akan terus jatuh lah, dan garisan ini akan menjadi dia punya resistance. Maksudnya kalau dia naik, dia akan jumpa garisan ini dan dia akan berpotensi untuk jatuh semula. So kalau kita tengok, kita dah buat draw line yang pertama, trend line yang pertama di sini tadi. So automatic line ini akan menjadi resistance kepada harga dia. Maksudnya kalau dia di masa depan ni dia bergerak, so kalau harga naik, kita boleh tarik line ni ke atas. Kita boleh tarik lagi ke atas. So kalaulah dia naik dan dia menyentuh garisan ini, itu adalah sell point kita. Maksudnya sell point ni bermaksud kalau dia sentuh, itu akan menjadi resistance. So kita boleh sell kat situ lah. Maksudnya dia dah mencapai maximum price. Maximum price. Sebab possibility dia akan terpantul turun semula. Baik. Kemudian apa lagi yang kita boleh tengok? Kejap. Apabila tadi saya dah ajarkan, kalau kita lukis, kita kena ambil garisan. Kalau lah macam kes ni kan, terlalu panjang dia punya echo. Sebab tu saya kata kita kena buat alternative trend line. Maksudnya kita boleh draw macam ni, biar dia sentuh. Biar dia sentuh di sini. So kita buatlah garisan berbeza sikit, warna berbeza ke, ataupun dia punya garisan lain. So itu adalah dia punya alternative line. Maksudnya kalau harga jatuh, dia akan menjadi support lah. Kalau dia walaupun garisan ini, yang ini dia bolos, so dia akan possible dia touch dan dia akan naik semula, akan menjadi support lah. So itu trend line yang asas yang kita perlu tahu. Ada 3. Curam 45 darjah dan landai. Kalau landai, kita kurang boleh percayalah, sebab ataupun macam ni, kalau landai tu kan, dia terlalu lambat, kenaikan dia tu terlalu lambat, terlalu slow, dan possible dia akan adjust lah, dia akan buat adjustment untuk menaikkan kembali kenaikan harga tu. Tu so mungkin, tapi kita akan jumpa untuk next analysis mungkin. Mungkin kita akan jumpa untuk next analysis. So kalau saya nak urai balik yang WCT ni, kalau kita draw kat sini, nampak tak dia akan menjadi resistance kan. Baik, itu untuk trend line bagi uptrend. Trend line untuk downtrend saya akan buat video yang lain. So tuan-tuan boleh buat beberapa contoh, ataupun tuan-tuan boleh practice, buka mana-mana chart dan cuba draw line. Yang saya buat ni dalam candle day. Dalam candle day, kita boleh juga buat dalam candle weeks. Kita juga boleh buat dalam candle weeks. Bergantung pada analisis kita lah. Kalau kita trader dalam jangka masa short, kita mungkin buat day. Kalau kita nak tengok dalam view yang lebih besar, kita mungkin boleh buat dalam candle weeks lah. Itu flexible. Boleh buat dua-dua. So kita boleh nampak view dengan lebih jelas lah. Itu sahaja untuk kali ni.
Assalamualaikum.